Nabi ada tekanan, merasa tertekan, dan banyak dalil Quran antaranya yang kita baca, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Terjemahan ayat, ada kalanya engkau ingin menjerat dirimu kerana kesedihan sesudah melihat tindak balas mereka, kiranya mereka tiada mahu mempercayai keterangan ini Al-Quran. Betul tuan-tuan Nabi sedih kerana Nabi nak pastikan semua umat, tuan-tuan, umat itu ada dua, ada umat al-ijabah, ada umat ad-da'wah. Okey, umat Nabi ni dia ada dua kategori, dua kelompok. Kita ni tuan-tuan, alhamdulillah kita ummatul ijabah, kita dah terima dah Nabi itu sebagai rasulah, kita menerima Allah sebagai Tuhan. Radina billahi rabba, bil islam dinina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita dah terima Nabi itu sebagai rasul kita. Banyak sunnah yang kita tak ikut, tetapi kita tidak merendahkan sunnah itu. Banyak lagi amalan-amalan yang kita tak buat, tapi kita tak pernah merasakan kita tidak merendahkan ataupun kita rasa ketidakmampuan itu kelemahan kita, bukan kelemahan sunnah. Tuan-tuan, banyak lagi sirah Nabi yang kita tak tahu, banyak lagi syama'il Nabi yang kita tak kaji, banyak selawat Nabi pun kita baca sangat sederhana, kurang, tetapi itu tidak mengurangkan takzim kita, penghormatan kita, kemuliaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kita ni ummatul ijabah. Apa maksud umat ijabah? Kita menerima ketuanan Nabi itu, kita menerima kesempurnaan Nabi itu, kita tahu itulah Nabi kita. Okey, selesai kat situlah. Tapi ada satu umat kategori yang kedua dipanggil ummatud dakwah. Apa maksud ummatud dakwah? Tu yang non muslim tu. Ummatud dakwah tu dia ajak, ada yang jenis ambil perut unta tu letak kat kepala Nabi masa Nabi sujud, ada yang upah budak-budak baling batu, ada yang merancang bunuh Nabi. Itu ummatud dakwah yang belum sampai hidayah dalam hati mereka. Maka itu yang menyebabkan Nabi rasa kecewa, sebab Nabi nak masukkan semua umat tanpa terkecuali, semua nak masukkan dalam syurga, tapi ada yang dogi, yang tak mengikut. Itu yang Nabi jadi kecewa lah. Okey, selesai tuan. Qala, perkataan bakhi'un nafsak, kalau ikut terjemahan Habib Ahmad Sumaid di sini, dia kata apa? Menjerat dirimu, yakni baginda ingin kalau macam tu, kalau kecewa benar, tak apalah, biarlah Allah cabut saja umur saya, sebab saya nampak dakwah saya ni macam tak berkesan, kurang berjaya, kerana mereka tiada mahu menerima petunjuk itu. Sebab Nabi hidup, tuan-tuan, Nabi dibangkitkan, Nabi diutuskan sebab Nabi nak pastikan semua umatnya selamat, bahagia dunia akhirat, kan? Tuan-tuan, tetapi kita kena fahamlah konsep hidayah itu dia berada pada kekuasaan Allah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Qala, ketahuilah bahawasanya umur itu ialah suatu masa yang berlalu dari zaman. Tuan-tuan, berdasarkan ayat, ni kita baru masuk sikitlah tentang apa hala tuju perbincangan kitab Sabilul Iddikar ini. Apa dia nak cerita pasal umur ni? Antaranya kalau bab umur, tuan-tuan, yang ditakrifkan satu tempoh masa yang berlalu dari satu zaman. Maka berdasarkan firman Allah dalam surah Yunus alaihi salam, qul law sya'allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bih faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Jadi ada perkataan apa? Umur. Dalam ayat itu ada kalimah umuran, umur, ada kalimah umur, ya. Tengok terjemahan. Katakan, kiranya Tuhanmu mengkehendaki, nescaya tiadalah kubacakan ayat itu kepada kamu, dan tiadalah dia mengajarkannya pula kepada kamu. Sesungguhnya aku telah berada bersama-sama kamu. Ini kenyataan Nabi SAW yang Allah rakamkan dalam surah Yunus. Nabi kata apa? Wahai orang Mekah, saya dah duduk sini bersama kalian, ya, tidakkah kamu mahu berfikir? Tuan-tuan, Nabi kata, saya laqad labithtu fikum umuran, ada satu tempoh yang saya bersama orang Mekah, saya lahir di sini, saya membesar di sini, ya, menyampaikan risalah Islam selama 13 tahun di sini, turunnya ayat-ayat Makkiyah.
Ini maksud tuan-tuan, umuran, ada tempoh masa umur Nabi yang berada bersama dengan penduduk Mekah. Okey, apa kata Habib? Umur yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman tersebut ialah 40 tahun. 40 tahun sebelum tempoh menerima wahyu. Okey tuan-tuan kan? 40 tahun. Dari sejak baginda SAW dilahirkan hinggalah kepada wafat baginda, hinggalah baginda diutuskan menjadi rasul, maafkan saya. Ya, sejak baginda dilahirkan hinggalah kepada masa baginda diutus menjadi rasul, sedang baginda sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal, labithtu fikum, labitha, tinggal. Sebab tu orang perempuan dia guna tuan-tuan istilah al-lubth. Yang tak boleh orang perempuan yang wuzu tinggal dalam masjid. Maksud tinggal tu duduk dengar kuliah, dengar ceramah. Tu tak boleh orang perempuan. Tu kemuliaan masjid. Tapi dia setakat au abiri sabil, dia masuk pintu tua, dia keluar pintu sini. Setakat lalu, kalau pintu luar tak lalu, dia lalu boleh. Kalau setakat akak cleaner tu, perempuan lah, perempuan jadi tukang cuci, mendapat upah bekerja begitu, itu dia kecualikan, dikira ubur. Apa ubur lalu, dia bukan duduk. Tapi al-lubth, labithtu fikum, lubs itu yang ulama tak kasih berdasarkan ayat dan dalil hadis tuan-tuan. Maka kalau dia duduk tak boleh, kalau dia lalu dimaafkan. Itu kaedah untuk muslimat, ibu-ibu, kalau dalam masalah perempuan yang wuzu untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma nak sebut tadi tentang kalimah al-lubth ataupun labithtu fikum. Baik tuan-tuan. Ya, maka kata Habib di sini, ya, baik, dia kata ada baiknya jika kita bahagikan masa manusia di sepanjang hayatnya di antara pangkal dan ujung kepada 5 umur. Okey, tuan-tuan, sedang tiap-tiap manusia dalam salah satu dari umur tersebut mengalami berbagai-bagai hal dan keadaan yang tiada dialaminya di umur yang lain, dan pengalaman dalam pertumbuhan kejadian yang terus berlaku pada masa yang ia mengetahui dan ada masa ia tiada mengetahui. Apa makna tuan-tuan? Kita ada 5 fasa. Satu, cerita alam arwah dulu, alam syahadah, daripada tulang sulbi Nabi Adam berpindah tuan-tuan sampailah kepada tulang sulbi ayah kita, dan kita berpindah ke rahim ibu kita. Itu fasa yang pertama. Akan didetailkan. Betul, sekarang ni kita berada pada alam asy-syahadah. Ni real punya sekarang, ni nyata. Kita dah cukup umur, katalah 13, 14, 15. Untuk orang perempuan dia 9, 10 dah masuk umur begitu, ya, kita pun dah dianggap sebagai aqilan balighan. Itu istilahnya mukallaf. Kita pun sekarang ni sedang menghadapi taklif. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kita sedang mengalami taklif. Ada bebanan, tugasan, amanah yang sedang kita laksanakan. Taklif ni tercatat. Ada dosa, ada pahala. Okey, taklif tuan-tuan. Taklif ini dia boleh membawa kepada tasyrif, kemuliaan. Taklif membawa kepada tasyrif. Kita jadi mulia sebab apa? Kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini fasa yang sekarang kita hadapi sampailah kita mati esok. Fasa ketiga, alam barzakh. Fasa keempat, tuan-tuan, kita berada pada mahsyar, dan yang penutup mudah-mudahan kita di kalangan mereka yang berbahagia, minas su'ada al-maqbulin, yang diterima kita sebagai hamba Allah, yang kita diterima sebagai umat Nabi SAW, maka kita diletakkan ke dalam syurga kebahagiaan yang kekal abadi selama-lama. Itu yang last, penutup fasa yang kelima, syurga. Na'udzubillah, sebaliknya yang neraka. Okey, tuan-tuan. Jadi suasana ini kata Habib dia berbeza-beza. Keadaan satu fasa kepada fasa yang berikut tu berbeza-beza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami menjadikan kamu dalam rupa yang kamu tiada mengetahui. Makna kalau tuan tanya apa yang berlaku pada ustaz masa ustaz umur 2 tahun, mana dia tahu 2 tahun kan? Apa yang berlaku kadang-kadang yang baru-baru pun kita dah tak ingat. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu, tuan-tuan. Ada yang kita ingat dan ada yang kita tak ingat. Ini cerita ke alam dunia pun kita lupa. Nak cerita ke alam arwah dulu, alam penyaksian, memang tak ada lah, memang kita tak tahulah. Tetapi untuk Nabi SAW itu cerita lain. Untuk Nabi Muhammad SAW, para anbiya, mereka ada keistimewaan,
kelebihan yang lain, itu mereka ingat. Bila waktu perjanjian dengan Allah, hari mitsaq dan sebagainya, mereka ingat. Tapi kita yang bab-bab yang tu kita tak ingat dah. Hatta saya kata tadi, kita masuk kecil, mungkin tuan-tuan pun zaman sekolah dulu ke apa, ada benda yang kita dah lupa. Tuan-tuan qala, padahal hakikat manusia itu tiada menjalani pergolakan kejadiannya sejak dari mula terjadinya dari dalam rahim sama berlaku. Kendati pun hal dan keadaannya terus berubah-ubah dan masanya bertukar-tukar, di mana ia akan dapat merasakannya sendiri tentang apa yang berlaku atas dirinya di sepanjang umur itu, dari kebaikan dan kejahatan. Tuan-tuan, kalau kehidupan kita di dunia ni ada benda yang khair, ada yang syar, ya kan? Ada yang tuan-tuan pahala yang menarik, dan pahala ni tuan-tuan sebagai aset kita, untuk kita mengecap kenikmatan, ada modal. Walaupun kita masuk syurga bukan sebab pahala ngamal kita tu dah. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi nak dapat rahmat Allah kena patuh kepada perintah Allah. Sebab tu Allah sebut inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah tu dokek siapa? Dokek kepada orang yang ihsan. Ihsan ni artinya dia beramal sungguh-sungguh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tuan-tuan, kita masuk syurga bukan sebab kita dengar bacaan suratul fajar tadi pada rakaat pertama, bukan kita dengar suratul bayyinah tadi pada rakaat yang kedua, bukan sebab kita berwirid, bukan sebab kita berdoa. Itu tuan-tuan bukan asbab itu. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi nak dapat rahmat, tuan-tuan kena beramal. Kita pun sembahyang berjemaah tadi, dengarlah imam baca suratul fajar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dengarlah bacaan imam tadi. Kita pun bayang-bayangkan nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni dah level yang keempat kan. Masuk yang pertama apa? Kita ulang balik dulu dalam kitab pertama, adab suluk murid, kita bincang kan. Pertama amarah, kedua lawamah, ketiga mulhamah, komplek mutmainnah. Masuk mutmainnah yang komplek. Lepas tu dia cerita apa? Radiyah mardiyah. Ayat itu dah cover 3 nafsu kat situ dah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, 1. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia dah cover 3 kan. Kita baca dalam STT dulu bang. Kan. Jadi kita bayangkan mutmainnah, dan ni tenang kau hati, dan kita nak balik kepada Tuhan. Tapi nak dapat hadiah syurga tadi kena jadi apa dulu? Allah kata, tuan-tuan, fadkhuli fi ibadi. Kau jadi hamba dululah, ikutlah arahan, dengarlah cakap, patuh, tunduk, ikhlas. Kalau kau jadi hamba, aku hadiahkan kau wadkhuli jannati, baru kau layak ditempatkan ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memilih kita tuan-tuan menjadi umat Nabi SAW untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala. Tapi kita jadi ummatul ijabah yang mematuhi etika, adab, syarat untuk melayakkan kita tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah dia. Allah dekat dengan orang yang ihsan. Saya tambah lagi sikit tuan huraian dia. Allah dekat dengan orang yang ihsan, orang yang muhsin ni tuan-tuan, walaupun dia mati, manfaatnya masih ada pada orang hidup. Atas asas itulah tuan-tuan, rahmat Allah dekat dengan orang muhsinin. Atas asas itulah kita pun pergilah berziarah kepada makam orang soleh. Pergilah ke Linggi, makam Syekh, tuan-tuan, Syekh Jamaluddin. Ya, Syekh Said Al-Linggi sini. Abah dia di Linggi tu, Syekh Jamaluddin Al-Linggi. Kita pun ziarah makam-makam wali tuan. Sebab atas keyakinan ayat tadi kata rahmat Allah dekat dengan orang yang ihsan, para awliya illah, para ulama illahi salihin. Tuan-tuan, bukan kita sombah dia, tapi ya Allah dengan kemuliaan ahli kubur ini, ya, dengan amalan-amalan mereka ketika mereka hidup, jasa mereka ya Allah, itu maknanya rahmat Allah kekal bersama dengan mereka walaupun mereka dah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, maka kita tengok di sini, ya, ada tuan-tuan yang menarik kita kepada kenikmatan apa? Amal-amal soleh kita. Amal soleh kita ni menyebabkan kita kena syukur. Alhamdulillah, ya, tak semua orang dapat anugerah berjemaah ni dah. Tak semua orang dapat rezeki berkuliah ni dah. Tak semua orang suka gemar majlis-majlis zikir ni dah. Tak semua. Ini dah satu nikmat yang kita wajib syukuri.
Dan ada pula tuan-tuan dosa yang menarik ya kepada merasakan penyiksaan. Dosa-dosa yang mencampakkan kita kepada lembah kehinaan, kepada penyesalan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sebenarnya kata penulis, saya dah rancang lama nak tulis buku ni kata dia. Tuan-tuan tapi saya kata Habib, saya nak tangguh umur saya 63 esok. Kenapa 63? Tuan-tuan ambil tafaul juga ni. 63 ni umur Nabi SAW. Walaupun dari riwayat kata 65, ada kata 60, ambil lah 63. Maksudnya tuan-tuan, kalau dah ada riwayat macam tu, Nabi wafat berapa? 63. Ini yang kita belajar sirah 63. Tapi ada riwayat yang mendatangkan 60. Pendeklah 3 tahun. Ada riwayat kata 65, tambahlah 2 tahun. Artinya perkara ni tak muktamad, tidak ijma'. Kalau maksud saya tidak ijma' tu tuan-tuan, ulama kata kalau tidak ijma' tu artinya adalah pandangan-pandangan yang berbeza. Ya, ada pegang 60, ada pegang 63, ini kita punya mazhab dah 63, ada pegang 65. Artinya kalau orang pegang 65, kita tak boleh salahkan dia. Kau kafir, kenapa kafir pula? Kau cakap Nabi wafat 65, kau kafir. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh mengkafir kau sebab itu. Kita khabar, kau ahli syirik, kau wahbi, kau syiah, bantai itu 2 orang. Kenapa? Sebab kau khabar Nabi umur 60 wafat. Tak boleh kita salahkan sebab ada riwayatnya. Kalau riwayatnya sahih, maka itu ada kepelbagaian pendapat, maka itu wajar kita jangan jadi sebab nak bergaduh benda macam tu. Boleh tuan-tuan? Dan begitu juga jumlah nabi ada berapa. Kalau benda yang tak muktamad, yang tidak qat'i, yang tidak putus, yang tidak ijma', maka perkara itu ada lagi ruang-ruang perbahasan khilaf. Tapi kalau benda dah memang ijma', Nabi lahir Mekah, Nabi wafat di Madinah, bincang mana nak makamkan. Setelah Nabi wafat, para sahabat bersidang, berbincang mana nak tanam jenazah Nabi SAW yang mulia ini. Kan ada 3 pandangan tuan-tuan kan. Kata kita bawa balik ke Mekah, tempat lahir Nabi lah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua kata kita bawa hantar ke Aqsa, Palestin, sebab Nabi Isra' dekat situ. Nabi bermula Isra' wal Mi'raj di bumi Palestin, bumi Syam. Bumi Syam ni esok kita di mahsyar, esok pun center kita pun di situ. Kata sahabat kita hantar nak bawa Nabi, jenazah Nabi ni bawa ke Syam, ke Palestin. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi posan aku dimakamkan di mana aku wafat. Di bilik Sayyidah Aisyah itu, itulah tempat Nabi wafat, maka di situlah Nabi dimakamkan. Selesai bab tu. Ada 3 pandangan. Okey. Kita pun tahu sejak kita kecil tuan-tuan pun pergi umrah dah berapa kali, kita dah pergi haji alhamdulillah. Dalam buku sebelum kita sampai ke Mekah pun kita baca dekat kuliah Fardhu Ain, ustaz ajar di sekolah-sekolah, ustazah kita dah sebut dah, Nabi kita ni wafat di Madinah, kubur Nabi tu, makam Nabi tu di Madinatul Munawwarah. Kita dah tahulah, kita pun betul ada. Tapi tuan-tuan, ada orang, ini saya nak sebut ni, mungkin saya pernah sebut di sini pun, tak apa saya ulang ada yang berpandangan, dia kata kubur Nabi ni kena pindah, tak boleh di rumah Sayyidah Aisyah ni. Sebelah Nabi ada ayah Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, sebelah Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar. Ini semua ni kita pindahkan. Pindah ke mana? Bawa ke Baqi' kubur sebelah tu lah, Jannatul Baqi'. Apa alasan tuan guru, apa alasan Syekh kata sebab ini orang Seremban datang ni sombah Nabi ni, datang bagi salam Nabi, berdoa-doa nangis-nangis dekat Nabi ni. Apa benda ni? Syirik, kata kat Syekh itu. Ini aktiviti syirik, penyembahan kubur telah berlaku dalam Masjid Nabawi. Tak boleh. Masjid yang ada kubur sembahyang tak sah. Ini pandangan siapa tuan-tuan? Kalau tidak pandangan Wahabi, pandangan siapa lagi? Di Mesir itu perang tuan-tuan. Di Mesir kebanyakan masjid-masjid penting di Mesir tuan semua ada makam. Makam Sayyidina Husin dalam masjid. Masjid Azhar dia tak ada makam. Ya, Sayyidina Husin, makam kepala Sayyidina Husin tu ada kat masjid dia. Imam Syafi'i tuan-tuan, dalam masjid Imam Syafi'i 2 makam. Makam Imam Syafi'i, makam Syekh Zakaria Ansari. Makam Masjid Imam Lais tuan-tuan, ada makam dia, Lais bin Sa'ad. Tuan-tuan, makam Sayyidah Nafisah, Masjid Sayyidah Nafisah besar, ada makam dia. Masjid Sayyidah Zainab lagi besar, ada makam dia. Keluarga Nabi Ahlul Bait banyak di Mesir, semua ada kubur dalam masjid tu. Sebab itu tuan-tuan, segi politik saya sebut sikit kan. Masa naiknya Mursi dulu, tuan-tuan, kita ni bukan orang Mubarak,
kita ni tak, bukan sisi pun, bukan mursi pun, saya rasa tak adalah kita terlibat apa-apa tu. Cuma dari sudut pemikiran saya nak sebut, pemikiran tu macam mana, sebab tu orang tak lama simpan Dr. Mursi ni. Orang-orang tasawuf tak berapa berkonan dengan dia. Azhar sendiri tidak berapa menyokong dia. Itu sebab dia jatuh. Sebab apa? Dia membiarkan geng-geng ikhwan, yang ikhwan muslimin dulu baik, yang kemudian ni jadi wahabi kemai. Dah berlaku makam telah dibom, tak dapat bom orang, bom makam, kubur tu bom. Sebab apa? Orang pergi makam ni sembah kubur wali ni, kita bomkan dia. Saddu zara'i, untuk mengelakkan syirik yang besar lagi, kita rosak, kita bom siap-siap masjid. Bukan tuan-tuan pun tak baca sebelum Covid di Kelantan ada satu kubur Syekh Tok Guru, warisnya sini yang apa, yang rosakkan kubur tu supaya mengelakkan orang datang ziarah. Betul ke jalan macam tu? Betul ke cara tu? Makam Imam Nawawi tuan-tuan, saya pergi di Syria, di Nawa, Nawawi Nawa tuan-tuan, dah kena bom. Siapa punya kojo tu? Ini kojo-kojo mereka tuan-tuan. Dia pakai mazhab dia lah, sembahyang tak sah kalau masjid yang ada kubur. Kemudian orang pergi ke kubur ni, penyembah kubur. Habib Omar dia ada jadual tahunan dia ziarah Nabi Hud alaihi salam. Oh, dia kata ini semua Habib ni penyembah kubur. Dia tak faham konsep ziarah, tak faham apa yang kita katakan sebagai tawassul, yang kita dalilkan tadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu yang orang tak faham. Maka saya nak kaitkan tuan-tuan tadi apa dia? Ya, saya nak kaitkan tadi, cadangan Syekh ni ditulis surat kepada tuanku, iaitu ketika itu tuan-tuan Malik Faisal. Malik Faisal ni raja yang antara yang dalam kerajaan sejarah Saudi ni antara yang paling bagus. Sebab bagusnya Malik Faisal ni tuan, dia isytiharkan lepas ini saya nak bebaskan Al-Aqsa. Dia isytiharkan saya akan bebaskan. Agak-agak tuan-tuan, mereka Yahudi senang ke kalau ada pemimpin Islam berani cakap macam tu? Tak lama lah, racun. Yang meracun pun keluarga diraja juga, anak-anak buah dia yang racun dia, mati Malik Faisal. Tetapi keputusan nak memindahkan makam Nabi ni tuan-tuan, dengan dua makam sahabat ni, dihantar kepada Malik Faisal. Baca ni, siapa gila ni, jangan bagi Syekh ni duduk lagi di Saudi, kau keluar, halau dia. Aku bagi dia masuk kalau dia nak buat haji, buat umrah, habis haji umrah balik. Tu yang saya baca tuan sejarah, dan saya ingat, kena cek baliklah ya, nama dia tu Syekh Nasiruddin Albani. Ni tokoh hadis yang sangat digomar oleh orang-orang Wahabi ni. Syekh Nasiruddin Albani, dia yang mencadangkan dipindahkan makam itu sebab dia kata aktiviti syirik sedang berlaku dalam masjid. Soal saya nak kaitkan tadi tuan-tuan, si kita nak khabar benda tu Nabi dah sebut dalam hadis, Nabi kena tanam dekat situ. Yang kau kata kau nak beramal dengan sunnah, kau khabar kau nak ikut hadis, apa kau nak lawan Nabi, kau nak keluarkan Nabi daripada makam dia, kau pindah ke Baqi'? Siapa ahli bid'ah sebenarnya? Tak kat situ tanya dia. Siapa ahli bid'ah? Orang yang baca tahlil ke, orang yang buat maulid ke, orang yang kunut subuh ke, yang baca talqin ke? Kau tadi otak kau tu punya bonci kau dengan Nabi, kau nak angkat makam Nabi kau tu, kau nak pindah ke Baqi'. Siapa yang ahli bid'ah sebenarnya? Tuan-tuan kan, sedangkan kalau saya nak katakan tadi, perkara tu telah jadi ijma' lah. Nabi dah sebut, Sayyidina Abu Bakar faham, dia laksanakan. Jadi kau jangan tukar benda tu, tak boleh dipinda. Tuan-tuan kan, tu maksudnya, itu kalau begitu tak boleh kita tukar. Tetapi kalau isu umur tadi, ada tiga pandangan, 60, 63, 65. Saya kini telah pun mencapai usia 67. Ustaz Syahadat ada 67. Nampak lah tuan lolap tu. Saya bulan 67 dah. Yang 67 ni Habib, penulis kitab ni. Tuan-tuan, dan ada ekstra sikit, 67 tahun beberapa bulan, nak masuk 68. Masa Habib tulis buku ni tuan-tuan, kitab Sabilul Iddikar ini, dah 67 umur dia. Tapi tuan-tuan ya, jelas begitulah, plan nak buat 63, tapi faktor jadual, kesibukan dan sebagainya tertangguh sehingga umur beliau 67. Malah aku mohon Allah akan kebaikan dan keberkatan usia itu serta kesudahannya dengan husnul khatimah, di samping berlindung kepadanya daripada kejahatan fitnah usia. Apa tuan fitnah usia? Umur makin panjang makin jauh daripada Tuhan. Fitnah lah tu. Makin Allah bagi umur makin banyak lalai kita. Fitnah lah tu. Ya. Serta kesudahannya yang buruk, iaitu su'ul khatimah. Sesungguhnya
Tuan-tuan, Allah itulah tempat sebaik-baik kita memohon. Allah lah tempat semua mulia tujuan yang kita cita-citakan. Maka di situ Habib pun dia sampaikan doa pada mukaddimah ini, iaitu apa dia? Minta kepada Allah hidupkan kita, ya Allah, kalau umur kita ni baik, elok kita dapat berjemaah, dapat baca Quran lagi, dapat join tadarus, tadabbur, talaqi, apa baiklah menyumbang tuan-tuan, maka minta Allah panjangkan lagi umur kita. Tuan-tuan. Tapi kalau makin parah nampak makin lambat semayang makin teruk perangai ya, makin banyak karaoke kalau macam tu biar matilah ya Allah. Kalaulah kematian itu lebih baik bagi aku. Ini tuan-tuan doa kita. Doa hadis tu. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan aku ni baik, menambah saham akhirat kita. Tapi kalau makin panjang umur, sebab tu Nabi kata apa? Yang terbaik kalangan kamu ni apa? Khairukum man tala umuruhu, yang panjang umur. Ini terbaik. Berapa Imam Sa'nafal, berapa yang paling senior dalam Lavender Heights ni? 80 ada. Yang ada tu bang, dia paling baik, tetapi diikat dengan wa hasuna amalu, elok amal dia. Jadi kita nak begitulah tuan, biarlah kita dapat umur yang Allah tentukan, tetapi penuh dengan pengisian ketaatan yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan pahala kepada kita. Sebaliknya kalau makin parah, cukuplah setakat tu, janganlah kita hidup lagi ni nak menambah dosa kita. Lagi susah kita nanti di dalam kubur, lagi payah kita nanti di hari mahsyar. Ya Allah, tuan-tuan, ini antara rangkaian doa dia. Jangan kau menyegerakan matiku untuk diseksa. Jangan pula tuan-tuan, maksudnya kita siapa yang bersedia nak mati? Ustaz, macam mana? Ustaz lagi takut. Imam pun sama je macam saya takut. Tak nak dah. Kalau boleh jangan hari ni. Biarlah dia masuk sikit lagi, kita nak prepare lagi, nak tambah lagi. Kalau begitu kita nak, ya, jangan Allah segerakan kematian kita, nanti dah kena bedal kita dalam kubur. Atau engkau menangguhkannya untuk difitnah. Dan ya Allah, jangan pula lambik ditangguh-tangguhkan mati ni, sebab nanti lagi banyak ujian yang kita akan tempuh. Kan ujian Covid 2020 nah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya kami mohon kepadamu segala yang baik dalam hidup. Minta tuan-tuan hidup kita ni diisi dengan segala kebaikan. Tuan-tuan kan, tu dia kata nas'aluka, disebut tuan-tuan antaranya kehidupan yang baik, ya Allah, ya segala yang baik dalam mati tuan-tuan, dan segala yang baik antara keduanya. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada segala yang jahat dalam hidup dan segala yang jahat dalam mati dan segala yang jahat di antara keduanya. Tuan-tuan, ini rangkaian doa yang dibaca. Dan ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku sebagai orang yang bahagia. Allahumma ahyina hayatas su'ada, hidup bahagia tuan-tuan, ya. Kemudian kehidupan orang yang engkau redha, engkau restu umurnya. Allah restukan umur kita tuan-tuan. Kalau dia dapat lebih ekstra daripada umur Nabi SAW, lebih 63 ni, syukur sangat-sangatlah, lebih gandakan amal kita kan. Dan wafatkan aku sebagai wafatnya orang yang syahid, kewafatan orang yang engkau alu-alukan pertemuannya. Akhirkan ya Allah penghidupan kami dengan husnul khatimah, ya Allah, dengan kelembutanmu ya Latif, bilutfika wa mannika, dengan kelembutanmu ya Allah tuan-tuan. Itulah yang kita idam-idamkan dalam keafiatan tuan-tuan, ya. Dan sentosa demikian pula, bukan kami je ya Allah nak baik, nak selamat, nak bahagia, kami juga ingin berbahagia dengan orang yang kami kasih, ya, ibu bapa kami, anak beranak kita, keluarga kita, adik-beradik kita, ya, seorang guru dengan murid-muridnya yang kami cintai, dan mereka yang mencintai kami, orang yang sayang kita tuan-tuan, biarlah berbahagia. Dan orang yang menguruskan hal ehwal kami terhadapmu, ibu bapa kita yang pertamanya, guru-guru kita yang terutamanya, yang menguruskan, memimpin kita, mengajar kita, mendidik kita, dan sekalian kaum muslimin ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya. Maka buku ni tuan-tuan, nama Arab dia apa? Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Panjang kitab, nama kitab ni bahasa Arab tapi tuan-tuan terjemahan dia jadi pendek nama apa dia? Peringatan tentang umur insan. Tuan-tuan jadi insya-Allah baca sikit
Kursa 15 tu sikit ya tuan-tuan. Ya. Qala okey, umur manusia, keadaannya dan pergolakannya. Tuan-tuan kita dah sebutlah tadi. Kata Syekh, kata Habib, ketahuilah setelah kami menyelidiki tentang umur manusia yang telah dicapai oleh anak Adam ataupun yang telah ia laluinya, dia terbagi kepada 5 fasa lah, 5 bahagian. Ya tuan-tuan yang pertama sejak Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan sejak itu dah bermulalah siri kehidupan kita. Dah mula sejak adanya Nabi Adam, katanya Allah dah takdirkan tuan-tuan, kita pun dah ada lah masa tu. Ya, Allah cipta Nabi Adam, Allah bekalkan zuriat pada tulang punggung Nabi Adam. Lahirlah kita. Ada yang tahun 63 lahir, tahun Hari Malaysia, ada tahun 57 tahun Merdeka. Macam-macam tahun lah kita lahir tuan-tuan. Allah takdirkan begitulah. Ya, di antaranya zuriat yang bahagia. Ada zuriat Nabi Adam as-su'ada, bahagia dengan iman, dengan takwa, dengan ihsan. Ada zuriat yang asyqiya, yang celaka. Maka zuriat itu pun berpindah-pindah terus menerus dari tulang sulbi lelaki ke dalam rahim wanita, dan dari rahim wanita ke tulang sulbi lelaki, hinggalah lahir tiap-tiap orang daripada ayah dan ibu. Tapi dia kata, saya ustaz lahir tak ada bapa. Kalau saya lahir tak ada, itu kalau isu-isu yang tak baik lah kan. Sebab apa letak kat tong sampah. Tapi kalau yang beriman sikit, letak kat masjid anak tu. Nanti subuh kan Abang Syukur datang, dia ambil lah, uruskan lah kata dia. Pukul 5 dia datang, pandai lah bila luruskan anak-anak yang dibuang tu kan. Ada tuan-tuan kan jenis macam tu. Saya di Tampin dulu pun ada satu kes. Ya, orang telefon saya, orang PD. Dia tahu saya orang PD, telefon saya. Datang rumah bertiga, 2 lelaki 1 perempuan. Perempuan tu lah anak luar nikah lah. Dia kata nak tolong ambil lah anak ni, anak luar nikah. Tak dapat dah, tak dapat nak tolong kau. Ini kes polis ni kan mampu huladen gang. Kau selesaikanlah sendiri, dia cakap. Dia nak urus budak tu dah tuan-tuan ya, tapi kita tak ambil lah tuan-tuan ya, perkara-perkara begitu. Jadi maksud tadi, kalau ada mengaku tanpa bapa, kau ingat kau Nabi Isa kau? Dan lahir bapa tak ada tuan-tuan ya. Ataupun tanpa ibu ke tak? Ya, sebenarnya hakikatnya memang ada biologi dia tuan-tuan, memang ada sulbi, campuran mani ibu dengan bapa tu, itu lahirnya kita. Walaupun kes anak luar nikah ke apa itu cerita yang kedua, tapi hakikatnya kita ni ada ibu ada ayah. Sebab tu bin kita binti ibu. Kenapa binti ibu? Sebab itu confirm. Kan binti ibu kita itu confirm. Sebab ayah tu ada masalah sikit. Ada sebahagian yang diragukan nasab itu. Sebab tu kita binti sekian. Nama kita dibinkan kepada ibu. Kadang-kadang jenazah begitu macam tu dibuat. Sebab apa tuan-tuan? Dari sudut yang itu confirm kita memang anak umat. Ya, taib. Qala rahimahullahu taala, kita lahir itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua sekarang taklif kat dunia. Fasa yang ketiga, umur yang ketiga kata Habib, esok kita habis tuan-tuan, kita meninggal, kita masuk alam barzakh, sampailah di tiup sangkakala. Fasa yang keempat tuan-tuan, kita pun bangkit daripada kubur masing-masing, kiamat. Ada bangkit huyung hayam. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Al-mas macam kena rasuk. Al-mas kena rasuk. Kenapa? Ini dosa kepada pemakan ataupun yang menghalalkan riba. Dia macam tu style bangkit kubur masing-masing tuan-tuan, cara masing-masing. Sampai kita ni pada umur yang keempat ni, maksudnya ya, tempoh pengadilan di titian sirat tuan-tuan sebagainya. Kemudian tempoh umur yang kelima ya, itulah insya-Allah kesudahan kita tuan-tuan. Jadi kita bawalah amal masing-masing, insya-Allah. Serahkan kepada Allah diri kita dengan kealpaan kita, dengan kelemahan kita, dengan kelalaian kita. Minta Allah pandang juga kita ni dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Kita yakin Allah itu Tuhan kita, Maha Pengampun. Itu tuan-tuan kesudahan kita esok. Umur yang terakhir, yang tiada hujung dan akhirnya, masuk ke dalam syurga insya-Allah.
Nauzubillah, yang sebaliknya ada yang dicampakkan ke dalam neraka, itu orang-orang kafir. Tuan-tuan cuma kita apa nak buat? Jadi dua golongan lah. Ada yang tuan-tuan amilatun nasibah. Amilatun nasibah ni apa? Usaha dia dekat dunia tu sia-sia, panik je. Panik macam mana? Tuan-tuan, sebab masa tu muka dia macam mana? Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Kan? Tunduk takut, comeh. Sebab amilatun nasibah. Dulu kat dunia dia buat kerja, tapi Allah tak terima amal dia. Dalam maksud, kalau orang kafir, macam mana baiklah kau jaga anjing, kau berjaga panda, kau jaga semua, kau jagalah. Hutan berlentaru kau bolo. Orang Palestin tu kau tembak, kau bunuh. Binatang kau jaga. Pergi laut buat apa alam sekitar tu, memang dia juara lah tu. Tapi benda tu Allah tak nilai. Amilatun nasibah, usaha yang latih, panik, itu orang kafir. Untuk kita orang Islam tuan-tuan pula, kalau kita beramal tak ada ilmu, latih juga tak timur dari Tuhan. Main bedal, main bantai, mengaji tak nak. Ataupun tuan-tuan kita beramal tetapi tidak ikhlas, tak timur je dari Tuhan. Esok ingat-ingat kita, saya jadi imam 38 tahun tau. Baru ni jimat kita dekat Bagan Pinang minggu lepas, Bagan Pinang. Bilal Masjid Bagan Pinang tuan, sejak saya budak lagi lah. Sejak saya budak lagi dia jadi Bilal. Saya tanya, Ji berapa tahun dah jadi Bilal? 40 tahun bang. Masya Allah. Jadi itu kalau dia ikhlas, kalau dia benar, Masya Allah, banyak ganjaran dia, besar pahala dia. Tapi yang kita tak nak tuan-tuan, amilatun nasibah, ponek-ponek bekerja, ponek-ponek infak, I sponsor, I bagi you check pintu, you masuk dalam grup WhatsApp, pastikan semua orang rumah-rumah tahu I berapa wakaf, I infak berapa, mesti semua orang tahu. Kalau tak tahu, I tarik balik I punya sponsor. Kan? Dia nak pastikan dia amilatun nasibah. Rupanya Allah tak terima sedekah dia. Panik ya. Panik tadi sebab apa tuan? Panik sebab kita tidak ikhlas dalam amal kita. Itu kelompok yang tak best. Tapi ada kelompok yang best tuan-tuan. Wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Ini semalam saya share dekat KRS ni, saya share baliklah tuan-tuan Ada muka yang senyum lebar betul deh, ceria betul muka Mana tak ceria, dia dah nampak result dia, rekod catatan amal dia dah calon syurga. Masya Allah, dah seronok dah, dah selamat dah, timbang amalan soleh, Allah terima amal dia. Li sa'yiha radiyah. Itu kalimah sa'i, sa'yun. Apa sa'i tuan-tuan? Sa'i Safa Marwah macam mana? Sa'i Safa Marwah kena berlari antara lampu hijau tu bang, yang lelaki jangan berjalan, bukan lari anak tau, jangan salah faham. Yang lari anak itu iaitu masa tawaf 3 pusingan pertama. Tuan-tuan, itu namanya tuan-tuan lari anak. Tapi ketika lampu hijau Safa Marwah tu, kan lampu hijau kita agak daripada sampai imam lah, sampai ke kawasan muslimin lah, ataupun bawa ke belakang sikit kan, sekitar itulah sempadan tempat larinya Siti Hajar kan tuan-tuan kan. Kita lari betul-betul, jangan salah terjemah. Lari bukan lari anak, lari betul-betul. Yang Arab buat tu betul, dia pecut betul-betul sampai tetangga akan ihram. Tu jangan suruh tetangga pula. Betul-betul lari lah. Sunnahnya memang lari, bukan lari anak. Tapi sa'i ni apa? Berapa meter kita berjalan one way? Safa Marwah 400 meter. Safa Marwah kan? Kita berjalan, handal kita dekat sini nak naik sampai ke parking kereta tu mencungap-cungap kosong. Tapi kat Mekah semua Masya Allah sihat, Alhamdulillah. Sa'i kita boleh buat. Apa maksud sa'i tadi? Dia ada berjalan Safa Marwah, Marwah Safa sampai cukup sampai 7. Kalau tak boleh berjalan, bayar kerusi roda. Kerusi roda tu yang bagusnya dia tolak gitu, dia biar dia buat kawan ni. Agak-agak sampai ujung tu dia koja kita balik, dia sambut kita balik. Tu biasalah kalau accident tu standard lah, Arab punya kojok macam tu lah bangai. Kalau tak boleh naik kerusi roda, apa nak buat bang? Naik tingkat 3 tu, ada skuter. Relax, selfie dulu jalan. Selfie dulu pergi, sa'i tak mana-mana tu. Dia punya sa'i, dia sa'i selfie nama dia. Naiklah skuter tu. Jadi katanya kena bergerak. Li sa'yiha radiyah. Rupanya usaha kita kat dunia ni, walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak puji, tak adalah penghargaan, tak adalah apa-apa kelebihan, tapi rupanya yang aku buat, yang aku bersihkan masjid tu, yang orang tak berapa nampak tu, yang itu Allah terima, kita bahagia. Li sa'yiha radiyah.
Kerja kita tuan ialah berusaha, beramal dengan ilmu, dengan bimbingan para guru-guru kita tuan-tuan ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada halaman 17 lah ya. Jadi Haji Salih kena tanda betul-betul untuk saya. Nanti saya ni banyak nak tempat saya mengajar, saya pun dah lintang pukang mana nak sambung tu kan. Selesai untuk Ibnu Khaldun pagi ni, alhamdulillah ada rezeki tuan-tuan. Kita jumpa 2 minggu akan datang. Terima kasih Balim, Haji Salih dan jemaah yang sampai ke Sahah baru ni. InsyaAllah Sabtu Ahad ni kita ada buat hol. Siapa yang ada kelapangan sila hadir ya. Kita buat hol Syekh Saleh Ja'fari Sabtu 9 hingga 11, Ahad Maghrib. Siapa ada kelapangan saya jemput Nadir lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.